Don't forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamar Amir terhadap isu apa? Moghzani Mahdi pula dipanggil SPRM. Saya baca detail sedikit. Seorang lagi, anak Dr. Mahathir Mohamad Moghzani turut dipanggil SPRM. Perkara itu disahkan oleh Ketua Pesaja SPRM Azam Baki kepada Berita Harian hari ini. Okey tuan-tuan, mari kita dengar detail daripada Datuk Kamar Amir. Di akhir nanti kita komen macam biasa. Ini lagi panas lah. Segala-galanya sudah mula tersingkap apabila saya dipahamkan bahawa Suruhanjaya Pencegah Rasuah sudah pun melakukan membuka kertas siasatan dan katanya dia memanggil anak seorang lagi, anak Dr. Mahathir, iaitu saudara Tan Sri Moghzani yang dipanggil oleh SPRM. Demikian perkara itu disahkan oleh Ketua Suruhanjaya SPRM Azam Baki kepada Berita Harian semalam. Menurut laporan itu, Moghzani hadir ke Ibu Pejabat SPRM kira-kira jam 11 pagi dan dipercayai berhubung tentang pengisytiharan harta. Beliau disiasat mengikut Akta SPRM 2009 dan Akta Pencegahan Penggunaan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan hasil daripada aktiviti haram, iaitu AMLA TF PUAA. Banyaklah dibaca. Saya rasa dalam keadaan sukar ni, kalau tuduhan AMLA, itu susah nak jawab. Sukar saudara. Sebab dalam AMLA ni dia berbeza sikit. Iaitu siapa-siapa yang dituduh di bawah AMLA, dia kena membuktikan dia tak bersalah. Bukan mahkamah yang akan mencari dia. Bila AMLA ni tuduh aja dah mula bahawa dia harus mempertahankan dirinya tidak bersalah. Sebab dalam sistem kita pentadbiran undang-undang kita, Westminster Rule ni, kita no one is guilty, tidak ada siapa pun dianggap bersalah melainkan setelah dibuktikan oleh mahkamah. Tapi dalam tuduhan AMLA, kalau tak silap saya, dia kena membuktikan dia tak bersalah. Itu yang berat sikit lah saudara. Sebab itu nampak gayanya semakin meroyan lah saudara. Semakin meroyan lagi lah Dr. Mahathir. Dah 2 orang anak dia kena siasat. Saya dipahamkan ada 2 lagi, iaitu mantan Menteri Besar Saudara Mukris. Ya, begitu juga dengan anak dia yang perempuan, Datuk Sri Marina. Itu keadaannya. Sebab itu mungkin kerana itulah saya selalu mengatakan seperti kifarah saudara. Sebab dulu dia pernah berbalah. Hari ini cari punya cari, saudara boleh buka dalam boleh Google, pergi cari dalam Google, dalam internet, tekan di situ surat Dr. Mahathir kepada Tengku Abdul Rahman sewaktu Tengku Abdul Rahman menjadi Perdana Menteri. Jangan lupa saudara. Saya tadi tekan menyatikan, saya dapati ada satu surat. Saya akan baca setengah saja sebab saya nampak kadang-kadang isu ini agak sensitif. Saya baca yang penting-penting saja. Ini surat Dr. Mahathir kepada Tengku Abdul Rahman yang membuatkan akhirnya Tengku mengambil keputusan meletak jawatan saudara atas serangan. Di mana surat ini diedarkan. Sebenarnya surat ini sepatutnya bercorak peribadi. Surat ini daripada Dr. Mahathir kepada Tengku Abdul Rahman. Bertarikh 17 Jun 1969. Mungkin anak-anak muda tak dapat melihat, tapi saya katakan kalau nak baca, buka dalam Google, tekan di situ surat Dr. Mahathir kepada Tengku Abdul Rahman. Bertarikh 17 Jun 1969. Antara kata-katanya saudara, saya nak baca sikit je lah saudara, go through. Yang mulia, yang teramat mulia Tunku. Patik berasa duka cita kerana tujuan Patik membuat kenyataan kepada akhbar telah disalahfaham oleh Yang Teramat Mulia Tunku. Sebenarnya tujuan Patik samalah juga dengan tujuan Tengku, iaitu untuk menyelamatkan negara daripada bahaya yang mengancamnya. Sama sekarang. Ceritanya sama. Apa yang dia lakukan sekarang ni kononnya nak menyelamatkan negara. Jadi pendapat-pendapat Tengku berasaskan pada cerita-cerita yang dibawa kepada telinga Tunku oleh orang-orang yang mengelilingi Tunku yang cuma suka bercerita pada Tunku perkara-perkara yang mereka fikir Tunku suka atau patut dengar saja.
Benarkanlah Patik bercerita berkenaan dengan keadaan, fikiran dan pendapat-pendapat rakyat yang sebenarnya supaya Tunku dapat faham tujuan Patik membuat kenyataan yang ditegur itu. Wah, jadi saya nampak, saya baca tu, saya tengok kenyataan dia hari ini. Tak banyak lagi saya. Sebab itu yang mula Tengku Abdul Rahman sebelum ini mengembuskan nafas akhirnya, Tunku cakap, orang kata from his last breath, Tunku mengatakan bahawa Dr. Mahathir pernah mengkhianatinya. Dan sekarang ni Dr. Mahathir sudah pun berbalah pula dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini antaranya dia kata Tengku patut dengarlah. Biarlah dia cerita, dia kata sebenarnya dia kata Tengku ni antaranya selalu bertolak ansur, iaitu memberi muka kepada orang-orang bukan Melayu. Itu jadi saya gelak lah. Orang bukan Melayu menganggap Tengku dan kerajaan perikatan, waktu kerajaan perikatan sebagai pengecut dan lembah dan boleh ditolak ke sana kemari. Sebab itu mereka tak takut lagi menolak perikatan dan orang Melayu pula tidak ingin kepada perikatan. Itu cara dia. Yang membuat tuntutan supaya matlamatnya supaya Tengku berundur je saudara. Isi kandung surat tu. Dan nampak saudara ya. Dia kata Patik mohon maaf, tapi Patik ingin sampaikan perasaan orang-orang Melayu kepada yang tak mahu oleh Tengku sebenarnya. Orang Melayu sekarang, baik PAS, baik UMNO, betul-betul benci pada Tengku. Jadi sekarang lah saya, rakyat benci kepada PMX. Terutamanya orang-orang yang dihidangkan oleh bukan Melayu. Mereka kata Tengku cuma ingin dikenal sebagai the happy Prime Minister. Hari ini, dia menuduh pula, bukan the happy Prime Minister pada Anwar Ibrahim, tetapi rejim Anwar Ibrahim. Saya baca sikit saya, banyak benda yang itu kadang agak sensitif dan saya boleh baca dalam dia punya catatan tu. Dia menuduh bahawa Tengku nak jadi happy Prime Minister. Ada catatan dia. Dia kata Patik harap Yang Mulia Tengku janganlah menipu diri dengan berkata satu hari mereka akan bersyukur dengan perbuatan saya. Tak akan yang seorang itu selalu betul dan yang banyak selalu salah. Patik ingin sampai kepada Tengku fikiran rakyat sebenarnya, iaitu masa telah lampau untuk Tengku bersara dari menjadi Perdana Menteri dan Ketua UMNO. Jadi Dr. Mahathir dia kata bahawa Tengku Abdul Rahman waktu janganlah menipu diri dengan berkata satu hari nanti mereka akan bersyukur dengan perbuatan saya. Takkan yang seorang itu selalu betul dan yang banyak selalu salah. Jadi saya katakan sekarang ni apa yang diluahkan olehnya daripada tahun 1969 sudah pun kembali pada dirinya. Itu gambaran. Saudara boleh bacalah saudara. Dan dalam waktu yang sama saudara, pada 9 Julai juga saudara boleh cari dalam dalam internet, dalam Google saudara, pada tanggal 9 Julai 2017. Itu tanda saya akan dapat melihat lebih cerah lagi, lebih jelas lagi perbalahan Dr. Mahathir dengan Tengku Abdul Rahman. Sebab itu saya kata segalanya tersingkap sekarang. Apabila waktu itu utusan Melayu waktu itu, utusan Malaysia menyiarkan kritikan Tengku Abdul Rahman terhadap Dr. Mahathir. Katanya Malaysia Kini pada 9 Julai juga ada menyiarkan, ini Malaysia Kini pula, pada 9 Julai ada menyiarkan catatan yang agak menarik berhubung dengan sengketa antara Tengku Abdul Rahman dan Dr. Mahathir. Antaranya Malaysia Kini mencatatkan, bukan usaha Malaysia saja, Malaysia Kini, 9 Julai 2017. Catatannya, ketika kemelut Perdana Menteri Sri Najib Razak dan Dr. Mahathir semakin meruncing, utusan mengambil pendekatan menyiarkan kembali temu bual bersama dengan Tengku Abdul Rahman. Video yang dimuat naik di laman atas talian akhbar berkenaan dipercayai dirakamkan ketika tahun 1988 berhubung surat terbuka Dr. Mahathir kepada Perdana Menteri pertama. Dalam video selama kira-kira 2 minit itu, Tengku Abdul Rahman menceritakan surat yang ditulis Dr. Mahathir pada pertengahan 1969 itu menyebabkan
berapa kemerdekaan itu dibenci oleh orang-orang Melayu. Malah Tunku turut menceritakan bahawa Dr. Mahathir menyalahkannya ekoran rusuhan tragedi 13 Mei. Saya ini dibenci oleh semua orang Melayu. Dibenci oleh pegawai kerajaan, dibenci oleh askar, dibenci oleh polis dan sebagainya. Di sini nampaknya caranya, tujuannya nak bagi orang semua benci pada saya. Buang saya dan ubahkan pemerintahan Malaya ni. Dia menunjuk pada Dr. Mahathir, kata saya ini pro-Cina. Saya berjuang begitu lama, begitu susah dan begitu payah. Susah payah. Adakah dengan untuk mengangkat orang-orang Cina? Dia kata saya pro. Saya buat itu bagi orang-orang bukan Melayu. Macam-macam lah dia kata. Jadi ditunjuk di situ khianatnya. Jadi Tengku mengatakan Dr. Mahathir melakukan khianat terhadap pimpinannya. Kalau dia sendiri, tentu dia buat macam sekarang ni. Bubuh dalam penjara. Masuk tahan orang itu. Tahan orang ini. Tahan surat khabar. Surat khabar katanya lagi merujuk pada tindakan Dr. Mahathir dalam Ops Lalang. Jadi retinya sekarang saudara, apa yang berlaku hari ini, bila Dr. Mahathir mengatakan bahawa Dr. Anwar Ibrahim rejim, berlaku zalim, maka apa yang dinyatakan oleh Tengku, begitu jelas, terserah sekarang. Dan satu perkara lagi saudara, besok kabarnya Tun Naim akan dihadapkan ke mahkamah. Nampak gayanya saya dipahamkan bahawa hari ini dan sejak seminggu lepas sudah tersebar banyak meluas iaitu surat terbuka mantan Ahli Majlis Kerja Tinggi UMNO Dato' Marina Yusof yang juga merupakan seorang peguam. Beliau ada menyiarkan kenyataan. Saudara boleh refer dalam banyak dalam Google boleh cari surat Marina Yusof. Aduh, bila baca saudara berhubung tentang katanya lah tentang penyelewengan Fleet Group. Fleet Group ni saudara, untuk pengetahuan anda, adalah sebuah syarikat penerbitan surat khabar Inggeris, itu New York Times, yang dibeli oleh Yang Mulia Tengku Razali Hamzah. Melalui Fleet Group inilah Yang Mulia Tengku Razali Hamzah membina empire kekayaan untuk UMNO. Bermodalkan wang daripada Tengku Razali Hamzah. Bukan UMNO bagi duit, tidak. Tengku Razali menggunakan wangnya membangunkan Fleet Group dan semata-mata untuk UMNO. Tetapi akhirnya di bawah payung Fleet Group itu berbilion-bilion wang yang mampu dijana, adanya bank. Selalu saya katakan bagaimana Yang Mulia Tengku Razali Hamzah membeli sebuah bank, itu Banciang Bank, dan akhirnya bank itu diserahkan pada UMNO tanpa diminta UMNO membayar 10 sen pun. Kemudian jadilah Bank of Commerce. Surat itu Time for Change, itu masa itu tahun 19 apabila Tengku Razali menubuhkan semangat 46. Jadi surat itu disiarkan dan saya nampak, aduhai, sekarang ni nampak gayanya, kata Mak Sepana, kebenaran terus keluar satu persatu. Itu memang jelas saya. Jadi sebab itu perhimpunan nak selamatkan Melayu ke, sebenarnya saya melihat, saya bersetuju dengan pandangan Jakar Lenglong. Itu bukan nak selamatkan Melayu, nak selamatkan orang-orang tertentu. Pandangan Datuk Ibu dahsyat betul, dia kata. Memang saya harap saudara untuk kita berlaku adil. Saya selalu bersikap, mesti kita bersikap berlaku adil. Saya tak nak menuduh saudara. Semua itu ada. Kalau anda baca tulisan daripada Marina Yusof, Datuk Marina Yusof, saya melihat, saya geleng kepala. Banyaknya wang. Wang itu milik UMNO saudara. Yang disakau oleh pihak-pihak tertentu. Berbilion nilainya. Dalam Straits Times, dalam TV3, Fleet Group, kemudian ada bank lagi, dan yang lebih mengecewakan kita, orang macam Tengku Razali yang mengasaskan ini kekayaan untuk dibina daripada UMNO itu, dan dia disingkirkan daripada UMNO. Tak boleh masuk UMNO, hanya dosanya kerana dia mencabar jawatan Presiden UMNO 1987. Sebab itu Tengku Razali akhirnya bersetuju untuk memimpin Parti Semangat 46. Itu gambaran saudara boleh baca. Dan saya melihat sekarang ni segala-galanya mula tersingkap. Hang jebat hang tuah. Tak, ini saya minta saudara Google pertama sekali surat daripada Dr. Mahathir kepada Tengku Abdul Rahman.
Saudara baca begitu, barulah saudara dapat melihat gambarannya bagaimana politik halusnya, liciknya percaturan Dr. Mahathir untuk menggapai kuasa dan meminta supaya Tengku Abdul Rahman berundur diri. Tengku Abdul Rahman waktu itu yang membuat keputusan memecat beliau bukan Tengku Abdul Rahman tapi Tun Dr. Ismail. Kerana kesan surat itu yang disebarkan secara terbuka, asalnya surat peribadi tapi disebarkan. Maka UMNO terpaksa mengadakan mesyuarat majlis tinggi waktu itu. Dan dipengusikan tak silap saya oleh Tun Razak. Itu gambarannya. Kemudian bila berlaku pertandingan 1987 antara Tengku Razali dengan Dr. Mahathir, Tengku Razali tidak dibenarkan untuk menyertai UMNO. Sedangkan beliau memunggah begitu banyak kekayaan untuk UMNO. Ada bank bagi pada UMNO, tanah bangunan UMNO itu. Sekarang ini tanah itu milik dia, bagi pada UMNO. Tapi jasanya langsung tidak dikenang. Kerana Tengku Razali bertanding jawatan presiden menentang Tengku Dr. Mahathir. Itu saja. Tapi kalau orang lain bagai nak rak. Hari ini, saudara lihat bagaimana dia menuduh PMX itu tak kena, ini tak kena, semua orang tak kena. Dan dalam surat daripada Tengku, saya gelak. Kerana dia kata Tengku tak boleh memikirkan Tengku aja betul. Kerana ramai orang sudah mengatakan betul itu tak betul. So sekarang ni siapa yang tak betul? Itu keadaannya saudara. Okey, tuan-tuan, saya baca detail sedikit. Menurut laporan itu, Maurzani hadir ke ibu pejabat SPRM kira jam 11 pagi dan dipercayai berhubung perisytiharan harta. Dia disiasat mengikut Akta SPRM 2009 dan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Aktiviti Haram 2001 AMLAK. Menurut laporan itu lagi, menurut Sinar Harian pula, Maurzani disiasat berhubung kaitan pegangan sahamnya dalam syarikat berkaitan kerajaan GLC yang dikatakan mendapat lesen fabrikasi struktur cari gali sebuah syarikat gergasi petroleum negara ketika bapanya menjadi Perdana Menteri. Okey tuan-tuan, sama-sama kita lihat apakah seterusnya cerita ni. Okey, mari terus menyokong kerja apa Perdana PMK Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.